Assalamualaikum. So, saya harap sound cantik ya. So, saya nak live sekejap saja. Dalam 10 minit cukup lah. So, sebelum ni saya jumpa dia orang tulis maknanya bila menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saja adik abang dengan menyambut Taipusan. So, saya sebelum ni memikir kenapa dia orang benci sangat ni? Kenapa dia orang boleh menganggap perarakan Maulid dengan Taipusan tu adik abang? Kenapa dia orang benci sampai macam tu sekali dan menganggap macam tu sekali? So, kita sebagai seorang Islam, kita hidup di dalam masyarakat majmuk di dalam negara Malaysia, kita tetap menghormati bila kaum-kaum Hindu yang beragama Hindu menyambut Taipusan, kita tetap menghormati mereka. Dan mereka juga menghormati bila kita nak menyambut Maulid Nabi. So, kita menghormati. Tetapi ada manusia ni yang menganggap bila kita menyambut Maulid Nabi, macam adik abang dengan Hindu menyambut Taipusan. So, kata kenapa ni benda ni dia orang kait sampai macam tu sekali? Kita sebuah negara Malaysia yang mengamalkan mazhab Syafi'i. So, mazhab apa dan aliran apa yang dia nak bawa masuk ke dalam Malaysia ni? Yang kita ni adalah 99% rakyat Malaysia bermazhab Syafi'i. So, mazhab apa yang dia nak bawa ni? Dia nak bawa kefahaman apa ke dalam Malaysia ni sampai menyatakan macam tu sekali? Menyambut Maulid Nabi ni seperti Hindu menyambut Taipusan, adik abang. So, saya mula berfikir. Dan kita buat kajian dan kita buat research, kita cari dalam internet semua. Oh, barulah tahu ianya berkait dengan mereka ini yang membawa pahaman Muhammad bin Abdul Wahab ni benci kepada orang yang berselawat. Itu merupakan titik mula di mana mereka membenci kepada kita menyambut Maulid Nabi. Sebab Muhammad Ibn Abdul Wahab ni melarang kepada golongan-golongan mereka, pengikut-pengikut mereka untuk berselawat kepada Nabi. Dia merasakan sangat terseksa bila mereka berselawat ke atas Nabi. So, sampai mereka sanggup membunuh seorang yang melakukan azam, seorang buta yang melaungkan azam di menara masjid, tetapi membawa selawat selepas azam. So, apa jadi dengan tukar azam ni? Tukar azam ni dibunuh pada masa mereka mempunyai kuasa di dalam pemerintahan Arab Saudi. So, Muhammad Ibn Abdul Wahab langsung memerintah seseorang untuk membunuh. Ketika itu juga terbunuhlah muazzin soleh yang buta matanya. Kemudian Muhammad Ibn Wahab berkata, sesungguhnya dosa seorang pelacur lebih ringan berbanding dosa seorang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas menara. Dia telah mengabui mata pengikutnya dengan alasan menjaga tauhid. Dan memang barulah kita tahu kenapa sampai macam tu sekali mereka boleh menganggap bila kita menyambut Maulid Nabi sama sahaja dengan Hindu menyambut Taipusan, adik abang. Memanglah kita ada nampak tu macam ada sambutan dengan pengikut-pengikut lain. Taipusan lah. Maulid Nabi lah satu benda yang berbeza. Nampak macam ada perarakan. Taipusan pun perarakan, Maulid Nabi pun perarakan. Dan kenapa engkau orang nak samakan Maulid Nabi dengan Taipusan tu adik abang? Barulah kita faham bila kita kaji. Pada hakikatnya mereka benci kepada kita yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa mereka benci? Seolah-olah mereka menganggap bila kita berselawat memuji-muji akan Rasulullah ni, seolah-olah kita ni menganggap Rasulullah tu macam tu Tuhan. Ya. Bagi mereka, kenapa tak puji Tuhan? Kenapa duduk memuji Rasulullah? Seolah-olah Rasulullah tu macam tu Tuhan. Itu yang mereka kata. Okay. Padahal mereka sudah diresapi oleh fahaman Muhammad bin Abdul Wahab yang membawa apa? Yang membawa fahaman Wahabi, yang membawa mazhab Wahabi. Mereka cuba nak masukkan jarum ajaran Wahabiyul ke dalam masyarakat kita sebenarnya. Mereka kalau boleh nak Wahabikan Malaysia pada hakikatnya. So, nampak mereka ni begitu ganas. Bila berselawat tu pada ada bilangan tertentu, lagilah mereka menganggap itu berdosa. Bid'ah. Dia tak ada bid'ah dua tu. Bid'ah tu semua berdosa pada hakikatnya. Orang berselawat tu boleh dibunuh. Bayangkan. Ini mereka tak berkuasa. Kalau mereka berkuasa, adakah mustahil benda ni boleh berlaku? Tak mustahil pun. Okay. Mereka berkelahi sesama Islam. Mereka berkelahi kononnya untuk membetulkan umat Islam yang membawa bid'ah. So, tok nenek kita dulu, ulama-ulama kita dulu melakukan bid'ah di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kita selalu berselawat. Kita buat tahlil. Kita baca kunut. Kita raut muka selepas salam. Kita zikrullah selepas solat. Itu semua adalah unsur-unsur bid'ah di dalam mazhab Wahabi. Kita panggil mazhab lah senang. Memang dia orang tak bermazhab pun. Dia tak mengikut mazhab yang 4 yang kita umat Islam seluruh dunia ni ikuti. Dan kita membawa mazhab Syafi'i. Mereka tak bermazhab, mereka bermazhab Wahabi pada hakikat sebenarnya. So, mereka boleh mengucap kacirkan negara kita Malaysia. Sebelum ni saya tak selidik. Saya sendiri sampai umur macam ni, kita lebih untuk belajar ilmu tauhid ma'rifatullah, mengenal Allah. Sampailah akhir-akhir ni, selepas mereka melakukan serangan semi serangan kepada ustaz-ustaz kita, bermula Ustaz Muhaizak, kemudian kepada Ustaz Wadi, kepada Pak Sumit Kuala Nera, kepada Ustaz Azhar Idrus, dan banyak lagi ustaz-ustaz kita, termasuklah Habib Ali, Ustaz Don Daniel, ramai lagi. Barulah terbuka mata saya untuk mengkaji siapakah mereka ini yang menentang. Yang kononnya mereka sahaja yang betul, kononnya kita semua ni membawa bid'ah. Bid'ah ni melakukan dosa sehari-harian, maknanya tok nenek kita, ulama-ulama kita, ibu bapa kita dan kita hidup dalam bid'ah, melakukan dosa sehari-hari, sampai berdoa sebelum makan, bid'ah, berdosa. Memakai kecicing masa bertunang tu, bid'ah, berdosa. Tak ada benda yang tak bid'ah untuk golongan mereka ini. Padanya mereka ini adalah golongan-golongan yang membawa fahaman Wahabiyul. Nak menyuntik ke dalam masyarakat kita, kalau kita biarkan boleh memusnahkan, boleh memudaratkan Malaysia, boleh menyebabkan berlaku perpecahan dalam masyarakat Islam di Malaysia. So kita sama-sama kita bogelkan siapa ini, mereka yang membawa fahaman Wahabi. Nak disuntik masuk ke dalam masyarakat kita. Okey. Kita kena tentang mereka ini. Kita tak boleh biarkan, bukan saya sahaja, anda semua. Kita kena bersatu hati untuk menentang mereka ini yang membawa masuk fahaman Wahabi ke dalam kehidupan masyarakat Islam Malaysia. Okay. So, bawalah sifat terpuji Rasulullah. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jangan ada sombong, takabur, bangga diri, khianat, dengki. Baru kita boleh hidup dengan aman. Okay, bye. Salam semua.